SP sekarang tadi kita dah sampai ke 391. Tadi saya tinggal membaca. Okey, dalam membaca kita balik pada membaca. Tapi skrin doktor nampak gambar doktor je ni. Okey, jap. Okey, nampak. Okey. Nampak. Okey, kita pergi kepada kemahiran membaca. Tadi saya langkau daripada kemahiran mendengar tutur kepada membaca. Okey, balik pada 2.23. 2.23 ni membaca, memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dalam bacaan, prosa dan puisi dengan sebutan yang betul. Di sini jangan berlaku kekeliruan, ada yang berlaku. Apabila cikgu mengajar, suruh mengenal pasti imbuhan. Sebenarnya bukan mengenal pasti imbuhan. Membaca, memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan. Ayat yang disediakan itu mengandungi perkataan berimbuhan. Ada persoalan timbul ke? Adakah ayat yang tak ada mengandungi imbuhan? Ada, macam kata kerja tunggal, saya makan nasi, tidak ada perkataan makan itu tak ada imbuhan. Jadi penerangan di sini, dia nak memahami ayat yang disediakan itu ada imbuhan. Itu maksud 2.23 lah. Pergi pada 2.3.1 iaitu membaca bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat dan beragam ayat. Di sini jangan kesilap cikgu tu nak minta pula murid-murid kita nak kenal apa itu jenis ayat, ayat tanya, ayat penyata, ayat seruan, tak. Di sini bahan yang disediakan itu telah mengandungi pelbagai jenis ayat. Secara mekanis, kena ingat apabila 2.3 yang nak baca ni secara mekanis. Baca dengan ajuk balik. Macam kita kata tadi, membaca yang ni baca pun secara mekanis. Itu 2.32. 2.31. 2.32, di dalam kemahiran baca ni kebanyakan bahan yang disediakan itu telah disediakan. Bahan macam 232 tu ayat tunggal, ayat majmuk. Ayat tunggal dan ayat majmuk itu berbagai keterangan. Dalam sini cikgu boleh selit lah. Kalau dalam proses PDP nak beritahu itu ayat majmuk, ini keterangan dia. Ini ayat tunggal, ini keterangan dia. Itu maksud dia situ. Dan kita kena tengok juga depan dan tu ada koma, betul. Kita pasal tak depan dan tu ada koma? Okey. Dan tak ada koma ni. Hello? Tak ada. Betul, dengar tak? Dengar. Hello. Dengar tak? Okey, baru dengar. Okey. Okey. Sekarang ni kita pergi pada kemahiran 2.32. Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dan pelbagai keterangan. Di sini yang kita nak bagi ajar budak ayat tunggal, ayat majmuk, ada keterangan. Doktor perasan tak depan dan tu ada koma? Okey, ayat tunggal koma dan, betul. Ya, kenapa ada koma depan tu? Ada koma depan tu sebab kita nak minta kalau boleh cikgu-cikgu mengajar tu supaya mengajar satu-satu. Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dengan pelbagai keterangan secara mekanis. Membaca ayat majmuk dengan pelbagai keterangan secara mekanis. Kita ajar satu-satu. Jangan kita kulhur ajma'in, ajar dua-dua sekali. Jadi budak kita lambat tangkap lah. Cuba kita ajar dulu satu-satu. Ayat tunggal, ada keterangan. Ayat majmuk, ada keterangan. Jadi nak depan dan, fungsi koma dan itu maksudnya terasing satu-satu. Sebab itu kadang-kadang cikgu-cikgu pun keliru juga. Kan? Kita pun keliru juga. Kenapa depan dan ada koma? Itu yang maksud dari situlah. Okey, macam 241, 242, 243 saya dah jelaskan tadi lah tentang berkaitan dengan
maksud tersurat dan tersirat tu. Apabila kita nak mengajar ulasan, SP ni sangat penting lah. 2.51 kita nak ajar murid nak menulis karangan sebenarnya, tapi di sini proses PDP kita 251 tu baca, pindahkan maklumat itu dalam bentuk grafik. Contoh, kita bagi gambar, kita pindahkan maklumat tu, poin-poin tu dalam bentuk grafik, daripada poin-poin dalam bentuk grafik tu kita jadikan dia karangan. Tapi SP yang kita kena lalui mesti 2.51. Sebelum tu 1.51. Selepas tu baru 3.6 atau 3.7. Dia punya SP dia punya tu nampak akan satu flow pengajaran yang cantik lah. Maksudnya DSKP ni disusun oleh pembina-pembina DSKP dulu memang nampak terancang. Cuma perkaitan itu terserah kepada cikgu untuk mengkaitkan supaya PDP itu menjadi lebih lancar, lebih baik, lebih kesan. Itu maksud dia. 261 tu baca bahan sastra dan untuk menghasilkan idea baru. Tadi saya dah jelaskan tadi. Sama juga 2.62 bahan bukan sastra. Bila sebut bahan bukan sastra ni gambar, apa ni laporan, apa ni benda-benda yang berformat itu bahan bukan sastra dan dia menghasilkan satu idea baru. Macam saya kata tadilah, mungkin kita bagi apa ni bentuk gambar. Daripada bentuk gambar tu dia pindahkan jadi idea baru dalam bentuk karangan. Itu contoh dia. Itu yang pada SP 2.62. Okey. 3.26 settle. Saya dah uruskan, saya dah bagi penjelasan tadi. Okey, setakat ni apa yang ada persoalan yang boleh kita bincang? Setakat ni saya tak ada kot. 2, 3 okey. Okey. Sekarang kita nak pergi pada seni bahasa. Okey. Boleh. Okey, seni bahasa. Kita tengok sekarang seni bahasa 4.11 bila kita tengok 4, beza dia nak mengenali angka dengan kemahiran. Kalau dalam seni bahasa tu kita tengok angka terakhir. Kalau dalam kemahiran kita tengok angka tengah. Agar nampak lebih tepat lah. Kalau kita tengok 1.2, 2 tu automatik dah sebut, 2 di tengah. Kalau kita tengok seni bahasa dengan tata bahasa, kita kena tengok angka di belakang. Kalau 4.11, 1 di belakang tu apa dia? Sebut dan faham. Ambil lah SP darjah 5 ke, darjah 5 dan darjah 6 lah. Kita tengok 1.1 belakang tu, 1.1 ialah sebut dan faham. Di sini menyebut memahami seni kata lagu dengan melahirkan imajinasi melalui penghasilan karya sastra. Susah nak faham orang ni. Sekarang ni kita bagi seni kata lagu. Kita tengok paling mudah kita ambil lagu Sudirman tu. Sudirman tu masa dia menyanyi lagu Basikal Tua. Ataupun dia menyanyi lagu-lagu apa, dalam masa yang sama dia melukis. Itu dia menghasilkan karya sastra. Ataupun daripada bahan lagu tu, dia hasilkan satu cerita yang lain. Itu bahan sastra. Itu maksud dia. Tapi ini belajar secara santai. Seni bahasa, kena ingat hanya nak mengukuh kepada kemahiran. Bila 4, 1, 2. 2 di belakang itu ialah ubah suai. Kalau 1 tadi sebut, kalau 2, 4.12, 2 di belakang itu maksudnya ubah suai. Ubah suai dari segi apa? Seni kata lagu. Lepas tu, mempersembahkannya melalui nyanyian lah. Kita bagi satu seni kata lagu, dan lepas tu kita ubah suai, dan dia jadikan didik hibur. Jadi ubah suai itu biarlah bermanfaat. Sebab itu yang pernah saya ubah suai. Contoh kita kata lagu seni, kalau kita dah jam 1, 2, 3, 4 tu, 1, 2, 3, dia lebih pada bahaya, lagu-lagu tradisional. Tapi apabila kita naik seni bahasa 4.12 darjah 6 ni, dia mengubah suai seni kata lagu secara bebas. Jadi pilihlah lagu-lagu mana pun yang boleh memberikan efek dalam PDP kita. Saya pernah buat ubah suai, contoh lagu yang kita ubah suai, lagu macam mana nak budak itu faham. Lagu apa ni? Nak faham tentang format laporan. Saya pernah ubah suai lagu apa tu? Lagu Indonesia tu. Yang kita kata, kamu pilih yang mana? Perawan atau janda? Saya tukarlah. Kamu pilih yang mana? Laporan atau cerita? Kalau tulis laporan, tolong garis di bawah. Kita ubah suai lagu,
Tapi dalam ubah suai lagu itu memberi manfaat pada PDP kita. Nampak tak dia punya tu? Sama juga kalau kita nak ubah dalam lagu tradisional. Lagu apa? Lenggang, lenggang kangkung. Kangkung di tepi paya. Kita tukarlah. Apa ni? Kita boleh buat dalam format surat tidak rasmi. Tulislah di kanan nama alamat kita. Tarikh jangan dilupa, tolong tulis kata panggilan. Macam itu dia punya bentuk ubah suai. Jadi memberi manfaat. Mengubah suai kata lagu secara bebas dan mempersembahkan ini secara didik hibur. Jadi lagu-lagu yang dibuat tu didik hibur dan memberi manfaat lah. Itu nak menyokong pada PDP kita. Macam tadi, kalau saya nak ubah kata nak ajar murid kita dalam karangan 3.62. Karangan yang berformat. Macam mana kita nak ajar laporan? Kalau kita ajar murid kita laporan, direct laporan apa, lepas tu kamu kena garis, lepas tu mesti ada bila, tarikh. Budak boring. Memang budak boring. Cuba kita bagi dalam bentuk lagu. Kita ajar dulu 4.12, ubah suai lagu. Kita paparkan lagu perawan atau janda. Lepas tu kita ubah suai lagu tu. Bayangkan kalau ubah suai lagu tu, satu kelas tu akan ponok tau. Besok baru kita ajar dia menulis laporan. Itu dia punya kaitan. Macam mana kita nak kaitkan supaya PDP kita lebih menarik. Kalau lagu macam lagu apa? Lagu laporan tu, saya pernah cuba ajar murid di Sabah. Di Sabah tu saya ajar murid, saya terus nyanyi dulu. Lepas nyanyi saya bagi ni satu tajuk, suruh mereka tulis laporan. Dan cikgu dia sendiri pun kata, cikgu, murid saya ni sebenarnya asalnya tak boleh tulis laporan. Tapi bila dia nyanyi lagu tu 2 kali, dia boleh tulis laporan dan tak ada salah. Itu kita ubah suai lagu supaya lebih ni lah, menyokong PDP kita untuk SP 3.62. Okay, nampak tak tu? Saya nak suruh saya nyanyi habis lagu tu. Cikgu Mat, saya ada soalan Cikgu Mat. Okey. Okey, maknanya untuk sesi pengajaran, kalau kita ambil modul ni 4.1 ni, okay, sebab dia aspek seni bahasa, betul? Okey. Jadi PDP hari tu kita nak fokus pada aspek seni bahasa ataupun kita nak gabung jalin kemahiran yang lain? Tak. Contohlah macam ni. Hari tu hanya fokus pada 4.12 saja. Okey, bila contoh kita kata saya nak kaitkan dengan lagu tadi lah. Hari ni saya ajar 4.12 didik ibu. Saya ajar apa tadi? Mengubah suai kata lagu. Lepas tu murid tu persembahkan lagu tu dengan di depan kelas secara didik ibu, nyanyi, kami main gendang apa. Minggu depan saya nak ajar, contoh saya nak ajar 3.62. Karangan berformat. Bila karangan format, saya nak ajar karangan format apa? Karangan format laporan. Saya suruhlah mereka ini nyanyi dulu lagu yang kita ajar minggu lepas. Dalam set induksi. Nampak tak dia punya manfaat dia? Bila kita dah nyanyi, okey, baru kita ajar laporan. Bila mereka nak menulis, mereka nyanyi lagu tu. Betul tak? Dia punya perenggan pertama, bila siapa mengadakan apa di mana. Jadi, bila dia tengok situ, dia nyanyi, dia boleh tahu. Oh, ini step-step nak tulis laporan. Memberi manfaat, menyokong PDP kita. Jadi pada hari itu bukan mengajar penggabungan nyanyian, kita hanya mengajar seni bahasa saja. Jelas tak? Okey, jelas. Jadi bukanlah kata ubah suai seni kata lagu tu tak memberi manfaat. Jadi tak baguslah. Ubah suai seni kata lagu dan dia menyokong SP mana yang kita buat. Okey. Jadi bila kita nak mengajar besok, kita boleh guna lagu tu untuk PDP kita. Kalau kita ubah suai nyanyi sampai habis pada hari itu saja, jadi objektif tercapai, tapi dalam proses untuk kita nak menarik kepada PDP kita tu agak slow lah. Jadi kita macam budak darjah 4. SP ni pun ada darjah 4, mengubah suai kata lagu. Bila budak darjah 4, kita darjah 6 pun sama juga. Kita nak mengajar lagu apa ni, karangan autobiografi. Okey, karangan imajinatif autobiografi. Kita nak bagi satu formula ataupun satu kaedah kepada murid itu supaya tak lari jauh. Kalau kita pilihlah lagu-lagu moden, nak lagu lama pun boleh, lagu moden pun boleh, lagu tradisional pun boleh.
Kalau saya ubahlah lagu yang popular budak main ni. Lagu apa tu? Lagu kali pertama ku bertentang mata, kali kedua ku rindu padanya. Kita ubah. Kita ubah. Siapa dirimu bernama berwarna, aku dibuat, aku pun dibawa kemananya. Jadi bila dia nak tulis karangan autobiografi, siapa kamu? Aku sebatang pen. Aku berwarna apa? Okey, dibuat di mana? Dibawa ke mana? Jadi kemahiran itu yang diubah sesuai lagu tu, dia boleh guna dalam proses PDP dia. Boleh guna untuk 1.51 untuk bercerita. Dia nyanyi lagu tu, dia dengar, okey, sekarang dia bercerita aku sebatang pen. Daripada lagu tu dia boleh pindahkan dalam maklumat tu dalam 1.52 menceritakan semula daripada hasil lagu. Nampak dia punya ada kaitan. Ini bahasa dengan menulis, lisan ataupun membaca. Dia ada kaitan link di situ. Baru flow dia nampak budak tu akan dapat lebih tepat lah, lebih senang proses PDP tu. Itu 4.12. 421 dengan 42. Bila sebut satu belakang, dua belakang, 21, 22 ini ialah cerita. Okey. Cuma saya nak ceritakan di sini perbezaan 421, 422 dengan 151, 152. 151 bercerita, 152 menceritakan. Apa beza dia dengan 421 dengan 422 ni? Beza dia 421, 422 dalam seni bahasa itu bahan itu telah disediakan. Tapi 151, 152, 151 itu bahan itu tak disediakan. Itu beza dia seni bahasa dengan kemahiran mendengar bertutur. 151, 152 dengan 421 dengan 422. Okey. Itulah dia. Jadi 421, 422 ni bahan disediakan, dua-dua. Ya, bahan telah disediakan. Beza dengan 151, 152, 151, 152 itu kemahiran mendengar tutur, bahan kita tak sediakan. Kalau 152 tu kita sediakan hanya bahan untuk merangsang murid itu menceritakan. Itu beza dia. Kalau 421, 422 ni memang bahan kita sediakan terus pada murid. Sebab dia kita nak mengukur murid ini dari segi intonasi, dari segi sebutan, itu yang kita nak ukur dia. Kalau 151 tu kita nak ukur dia dari segi apa? Banyak dari segi sebutan, intonasi, pelbagai ayat. Kita nak ukur dia bercerita secara lisan. Beza dengan 421, 422. Senang cerita 421, 422 ni macam kita latih murid itu bercerita lah. Kita latih murid itu bercerita, pertandingan bercerita, bahan cikgu sediakan. Murid hanya bercerita je. Itu beza dia. Okey. Jelas itu, 421, 422. Di situ 422 tu menyampaikan idea yang menyampaikan idea dengan bahasa yang kreatif. Dengan menggunakan bahasa badan, dengan menggunakan bahasa badan yang kreatif. Maksudnya kita ada lenggok, gaya penyampaian. Itu lebih macam kita nak latih budak pertandingan bercerita. Maksudnya SP ni boleh membantu kita melatih budak kita untuk menyertai pertandingan bercerita. Kalau SP ni cikgu ajar dalam kelas, maka ramailah budak-budak yang boleh dicongkir bakat untuk menyertai pertandingan bercerita. 421, 422. Dia dan SP 421, 422 ni dia boleh menyokong SP 151, 152. Itu perkaitan dia. Dia saling menyokong SP lah. Okey, sampai situ okey. Jelas. Jelas. Okey, sekarang kita pergi 4.31, 4.32. Kalau tadi cerita, kalau 31 dengan 32 ni dia lebih pada dialog. Mengujarkan dialog. 432 pun mengujarkan dialog. Itu beza 421 cerita, 43 bila sebut 3 itu ialah dialog dalam segi bahasa. Sama dalam situasi ini 431 ini benda ni kita sediakan kepada murid. Cuma sekarang kita nak ukur dia segi intonasi dia, kejelasan dia, menggunakan bahasa yang indah itu pun kita sediakan. Dia hanya menyampaikan pengukuran kita itu kita nak tengok.
Boleh tak kita nak buat latihan untuk kita tambahkan bahasa yang indah? Boleh, tak ada masalah. Tapi objektif kita kena ingat seni bahasa ini murid belajar secara santai, secara seronok dan dia mendapat manfaat. Dan kita ingat 432 ini ialah seni bahasa. Aspek ni tujuan dia apa? Untuk menyokong. Apabila kita ajar 432 ini, dia menyokong kita untuk mengajar karangan 361 atau 334 dalam bentuk karangan dialog. Dia akan menekan kepada sana. Jadi cikgu bolehlah mula dulu dengan 431 atau 432 dalam proses PDP. Besok cikgu ajarlah 361 atau 334 menulis kerangka untuk menghasilkan pelbagai penulisan atau karangan. Pelbagai penulisan karangan tu kita pilih dialog. Nampak dia punya link. Jadi budak dah dapat dulu dalam bentuk seni bahasa. Lepas tu besok kita mengajar dalam bentuk menulis. Ada punya situ. Okey. Jadi lepas tu 432 mengujarkan dialog. 433 tu dialog lah. Kalau 44, bila kita tengok 4.41, 4.42, apa tugas dia ni? 4 itu ialah, kita tengok 4 ialah satu belakang itu ialah melafazkan, melafazkan. Bila 4 kita tengok 4.2, 2 itu apa dia? Cipta. Dia punya kata kunci. 41 itu melafaz puisi dengan sebutan dan intonasi yang sesuai, yang sebutan intonasi yang betul. Lepas tu memahami fungsi puisi tersebut. Dia nak lafaz dengan sebutan, macam kita nak ajar dia baca pantun, kita nak ajar dia bersyair, ajar dia sajak, tapi kita nak tengok dari segi intonasi. Bukan itu saja, dia kena faham lah. Dia tak faham, maka intonasi dia berapa tak sesuai lah. Itu 441. 442 ialah puisi, dapat dia cipta puisi, melafazkan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Cipta puisi dengan menggunakan bahasa yang indah. Di sini bukan kita lepas budak itu, suruh dia cipta. Bagi tajuk suruh cipta, tak. Dia masih lagi dalam bentuk kawalan. Dikawal secara berpanjang. Dan mesti lagi ada. Hello Cikgu Mat, tak dengar. Okey. Okey. Jelas ada. Okey, kalau itu kita pergi pada tata bahasa. Tak ada soalan ya? Ini bahasa. Okey. Ada yang boleh kita bincang? Okey, dalam tata bahasa kita kena ingat tata bahasa di sekolah rendah yang di sini dia hanya memahami dan menggunakan. Dia tidak melangkaui pergi pada tahap aplikasi. Tak. Itu pergi pada sekolah menengah lah. Kalau sekolah rendah dia faham, dia guna aja. Dan dalam sekolah rendah pula kita tengok 5.1, 5.12, 5.13, 5.14. Tengok tak? Situ dia lebih pada golongan kata. Golongan kata. Lepas tu dia akan jadi pembentukan. Lepas tu baru dia pergi pada ayat. SP tu 5.11 dia golongan kata. Penjodoh bilangan. Lepas tu satu lagi kata nama am. Okey. Cuma perdebatan di sini ada juga perdebatan mengatakan penjodoh bilangan bukan dalam tata bahasa. Penjodoh bilangan itu dia duduk di bawah sistem bahasa. Lebih sesuai lah orang kata tata bahasa tu kita berbuat sistem bahasa. Sebab penjodoh bilangan ini dia duduk dalam sistem bahasa. Jadi tak ada masalah lah sebab itu bagi saya tak menimbul persoalan apapun. Sekarang ni kita tengok 5.11 tu dia faham, dia guna kata nama am dan penjodoh bilangan. Selalunya penjodoh bilangan ini akan diikuti dengan kata nama. Sebab itu diletakkan sekali penjodoh bilangan dan kata nama am. Dia hanya faham dan guna, bukan kita nak suruh budak tu kaji. Contoh batang. Cikgu tanya mengapa kita sebut batang? Oh, benda tu panjang, cikgu susah patah. Tak boleh kena guna gergaji. Benda itu sangat panjang. Itu dah mengkaji fungsi dah tu. Mengkaji apa?
terlalu mendalam. Kalau kita bagi tengok soalan Pak Isa pun dia letak A, B, C, D. Pilih yang sesuai. Dia faham, dia boleh guna. Itu saja. Dari segi aspek kata bahasa. Bila kita tengok 5.12, kata nama khas, bila semua 1, 2, 1, 2, 1, 3 ini semua jenis golongan kata. Lihat situ Okay, 513 tu saya dah kaitkan tadi, dia punya SP dia kata ganti nama apabila kita nak mengajar tadi dengan kemahiran mendengar bertutur tadi. Berbicara, berbual dengan menggunakan kata ganti nama 1.43. Bila 1.43 kita nak mengukuhkan dia dengan 5.13. Kita tengok angka belakang 3. Dia punya link dia punya tu. Okey, bila sebut 514 menggunakan kata kerja dan kata bantu. Memang disusun sekat kata kerja dan kata bantu. Sebelum kata kerja selalunya kita boleh letak sedang, telah. Jadi cara nak mengajar dia tu lebih mudah lah. Lepas itu kita pergi pada 5.14, memahami menggunakan kata jenis. Ini kata adjektif, adverb, penguat. Semua ada dalam kemahiran 5.15. Cuma keliru situ kata adjektif dan adverb. Yang tu sahabat kita Anan lebih arif tu tentang adverb ni, Anan kan. Anan Simin, dia lebih pakar tentang adverb dengan kata adjektif ni. Tapi mudah ceritanya adverb ini pun kita tak perlu pun faham. Kita hanya faham dan guna saja, tak perlu pun tahu fungsi adverb. Kalau kita kata adverb ini untuk menerangkan apa kata nama, kata kerja apa, tak perlulah pada tahap murid dalam itulah. Faham dia guna. Dalam UPSR pun dia bagi ABC je. Murid letak yang mana betul. Itu yang mana keliru antara adverb dengan kata adjektif. Okey. 516. Jadi bila nak Tak dengar Cikgu Mat. Hello, okey. Bila kita nak ajar perluasan ayat, automatiklah kita gabung jalin dengan kata hubung. Kita kata hubung 5.16. Tapi bila kita sampai di SP 5.16 ni, memang kita akan ajar kata hubung saja kepada murid kita. Cara nak menggunakan kata hubung. Okey. Lepas tu kita pergi 5.12. Kita tengok kata tugas. 521. Tadi 1111 semua dah golongan kata. Pergi masuk 2 dia jadi kata terbitan. Betul tak? Kita masuk 52, 5.1 semua golongan kata. 5.2 itu ialah jadi kata terbitan. Sebab apa? Memahami dan menggunakan pelbagai imbuhan dalam pelbagai situasi. Pelbagai imbuhan. Jadi akan jadi kata terbitan lah. Lepas tu 5.2 kita menggunakan pelbagai jenis kata ganda dalam situasi. SP kita ni sebenarnya nak menyokong apabila kita nak mengajar menulisan, kita nak mengajar membaca, kita nak mengajar menulis. Tata bahasa ini akan menyokong 3 kemahiran ini. Pergi pada bila kita tengok 3 saja dia dah masuk ayat. Jadi kalau pemecahan daripada SP sini 1 itu golongan kata, bila 2 itu pergi daripada kata terbitan, pergi 3 itu pada ayat. Persoalan ni orang sekarang ni orang tanya 531 ni faham bina ayat songsang yang betul dalam pelbagai situasi. Banyak orang kata ayat songsang tu susah. Saya pernah tanyalah pada semasa saya ceramah, saya pernah tanya, cik, susah ke cikgu nak ajar ayat songsang? Dia kata susah cikgu, ayat songsang ni susah. Saya tanya balik, cikgu mula ayat karangan macam mana kalau karangan peristiwa? Dia akan buat, kata pergi berkelah. Dia pun buat ayat lah, pada satu hari kami pergi berkelah di tepi pantai. Saya tanya balik, tu ayat betul susunan biasa ke ayat songsang? Cikgu kata ayat songsang. Habis kalau cikgu kata ayat songsang, macam mana cikgu kata susah nak ajar? Awal-awal cikgu pun dah ajar ayat songsang. Buat karangan. Cikgu dah ajar ayat songsang. Cikgu kata susah nak ajar ayat songsang. Tapi, yalah, janganlah ambil yang tinggi-tinggi ayat songsang ni kat budak. Buat songsang sebahagian, songsang separuh cukup lah. Tak perlulah nak terlalu nak musing-musing jadi susah sikit lah. Okay. 532, ini
ayat kemahiran yang paling cikgu guna. Sebab cikgu nak guna ajar bahagian A, bahagian B, bahagian C. Nak ajar binayat, ulasan, lepas tu nak ajar karangan. 532 ni memang banyak. Kita gunalah, cikgu guna. Tapi cikgu kadang-kadang cikgu guna, cikgu tak tahu kemahiran apa. Sebenarnya cikgu yang guna tu adalah kemahiran 5.32. Faham? Bina pelbagai jenis ayat. Kalau bahagian A, ayat nyata lah. Kalau bahagian B tu, tentulah ayat nyata. Kalau bahagian C tu, dia boleh ada pelbagai jenis ayat. Ayat tanya, ayat seruan, ayat perintah dalam karangan tu dia boleh buat. Itu dari segi tata bahasa. Okey. Settle. Standard pembelajaran tahun 6. Ada apa poin kita boleh bincang? Okey, jelas. Cuma okey, saya nak tunjuk ni. Saya nak tunjuk tak ada. Okey, nampak tak? Bukan ni. Bukan. Buka PowerPoint tu. Buka PowerPoint mungkin nampak ni. Telefon dia kecil kan. Telefon orang miskin ni. Tak ada duit dah beli telefon baru ni. Okey, apa ni dalam RPH yang dalam pelaksanaan pendekatan modular tu? Oh, tak ada tak pula. Tak apalah, esok lah saya tunjuk. Okey, alright. Kita tengok RPS tu. Dah, RPS tu sekolah tu TS25 ke sekolah biasa tu? Apa dia? RPS yang dibuat tu berdasarkan sekolah TS25 atau sekolah yang bukan TS25? Takut sebab ada sekolah TS25, dia RPS dia cara lain sikit. Kalau sekolah biasa, RPS dia lain sikit. Apapun kalau ikut apa ni, kita ikut Nazir dengan BPK lah, dia nak aktiviti, objektif dan impak. Itu sangat penting. Aktiviti. Sebab kalau ikut dalam buku pelaksanaan pendekatan modular yang KPM sediakan tu, dia beri contoh. Kita kena pilih satu modul, betul? Okey. Tapi dia kata boleh gabung jalin kemahiran yang lain. Okey. Betul. Tak clear tu. Ulang mula tu. Maksudnya kita menggunakan pendekatan modular. Kita pilih kemahiran mendengar dan bertutur. Okey. Dalam aktiviti mendengar dan bertutur, kita boleh gabung jalin dengan kemahiran menulis. Okey. Betul? Betul. Itulah powerpoint yang tu je lah. Sebab saya kata, dalam bila kita memilih satu SP, kita ada 1 jam. 45 minit ke 50 minit itu mesti berfokus pada fokus yang kita ajar pada hari itu, SP yang kita ajar hari itu. Dan 15 minit atau 10 minit tu boleh kita gabung jalin dengan mana-mana yang lain lah. Kalau kita ajar lisan, kita nak buat pengukuran dia secara bertulis, kita boleh ambil daripada penulisan. Tapi penulisan tu antara 15 minit hingga 10 minit je lah. Jangan itu sampai setengah jam, dia jadi 50-50. Itu maksud dia. Cuma yang gabung jalin itu kita tak tertera dalam SP. Kita tak tulis dalam RKH kita. Kalau kita tulis dah jadi macam dulu lah, fokus utama, fokus sampingan. Okey. Okey, Sekian. terima kasih banyak. Alright.